Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam Santapan Jiwa, channel aku Cikgu Melankolik Melaya, dalam slot yang sangat menarik pada hari ini, iaitu slot sesi soal jawab bersama artis ataupun pelukis Rim Sahad, ataupun nama penuh dia kita panggil Syahrim Sahad. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama saksikan sesi soal jawab ini. Dalam keluarga saya memang tak ada yang terlibat dalam bidang ni. Cuma masa kecil dulu, abang saya yang nombor 3 memang minat dalam lukisan. Dia selalu melukis. Mungkin influence daripada dia yang datangnya minat saya untuk melukis. Tapi bila dah meningkat dewasa, dia dah tak melukis dah. Mungkin juga tak ada galakan dan mungkin halangan daripada keluarga lah. Terutama bapa saya tak suka tengok kita orang melukis. Saya pelukis self-taught, maksudnya belajar sendiri. Tapi saya tidaklah tak ambil tahu tentang ilmu melukis dan lukisan. Saya carilah guru-guru, kebanyakannya bekas-bekas pensyarah macam Cik Mansur Ibrahim, Encik Mat Anwar. Ada beberapa lagi pelukis-pelukis veteran yang self-taught juga macam Rafi Rahman, Amiruddin Arifin. Saya tidak belajar secara formal dengan mereka, cuma bertanya-tanya apa yang perlu, apa yang tak perlu. Sebagai pelukis, kita mesti ada ilmu juga. Walaupun kita self-taught, kita kena cari ilmu. Ya, sebenarnya dua-dua penting, tapi bagi saya, menerusi pengalaman dan pengamatan saya, minat yang sebenarnya adalah lebih utama jika dibandingkan dengan bakat. Walaupun saya rasa saya diberikan bakat sebab saya melukis sebelum sekolah lagi, dan lukisan saya, jiran-jiran kata lukisan abang saya yang dah darjah 5, darjah 6. Jadi saya rasa saya diberi bakat, tapi bakat tidak menjamin apa-apa kalau kita tak minat. Sebab selepas saya menjadi pelukis, saya bertemu dengan kawan-kawan sebelum ni tak pandai melukis pun. Tapi disebabkan dia minat dalam bidang ni, dia di antara pensyarah dan pelukis ternama di Malaysia. Jadi kesimpulannya, bakat hanyalah satu bonus pada pelukis. Yang lebih utama adalah minat. Ya, sebenarnya boleh. Memang daripada dulu, kebanyakan kita orang Melayu ni memang jadikan seni itu sebagai pendapatan sampingan. Tapi di dalam dunia sekarang ni, kebanyakan pelukis-pelukis Melayu, pelukis Malaysia dah berjaya. Tapi mereka perlukan, macam saya katakan soalan kelima tadi, kita balik pada soalan kelima, perlu ada sokongan daripada keluarga, pada organisasi, daripada galeri untuk memperkembangkan bakat mereka dan karier mereka. Dan mereka juga harus tahu hala tuju mereka. Kena tanya diri sendirilah sama ada mereka nak jadi pelukis yang mana satu. Nak jadi Ibrahim Hussein ke, Yusuf Ghani ke, Rafi Rahman ke, atau Ari Aziz ke. Dan adakah mereka sanggup mengikut perjalanan hidup mereka yang disebut tadi, pelukis-pelukis yang disebut tadi. Mereka punya perjalanan juga.
Tapi dalam untuk menjadi kaya sebagai seniman ni, bagi saya perlu tanya diri sendirilah. Sebab untuk jadi seniman, kejayaannya bukan diukur pada harta benda. Macam contoh sebagai contohnya seperti seniman Khalid Saleh. Dia dalam bidang lakonan tak ada siapa yang boleh lawan dia lah. Kita perlu akui. Tapi adakah dia punya harta seperti orang kaya? Tak ada. Seniman yang berjaya yang sebenarnya tidak diukur daripada harta bendanya. Ibu bapa memang perlu menjadi pendorong utama lah kepada budak-budak yang baru nak memulakan karier. Bila dia dah berumah tangga, keluarga lah, isteri dan anak-anak kena memahami lah karier dia. Memang masa tu kurang untuk keluarga. Ketika kecil ni, ibu bapa perlu tahu minat anak-anak. Kalau dia minat pada seni, tak kira seni apa pun, kita sebagai ibu bapa perlu menjadi pendorong kuat. Dan kita juga perlukan ilmu juga. Ibu bapa perlukan ilmu untuk membawa anak tu arah yang betul. Tapi masalahnya bila anak-anak tu sendiri tak tahu apa yang dia nak. Budak-budak sekarang, generasi sekarang, dia tidak seperti generasi tahun 70-an, 80-an. Pada generasi saya dulu, kita tahu apa yang kita nak. Tak kisahlah sama ada kita tu tahu cita-cita kita atau tidak, tapi kita tahu apa yang kita nak. Kita nak sampai universiti ke, kita nak jadi apa sajalah. Macam saya kan, sebelum sekolah lagi saya dah rasa saya nak jadi pelukis. Walaupun pada masa tu saya tak tahu macam mana nak jadi pelukis tu macam mana. Itu yang sebenarnya perlu ada ibu bapa yang berilmu untuk bawa anak tu ke arah apa yang dia nak jadi. Bagi saya, ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting. Seni ni harus diajar sehingga sampai habis lah, sama ada pelajar tu sampai tingkatan 6, makanya pelajaran tu harus diadakan, harus diwajibkan lah. Pada saya lah, seni maksud saya bukanlah seni lukis, dia merangkumi segala cabang seni lah. Kita perlu beri pelajar tu ruang memilih seni apa yang dia perlukan, dan pelajaran seni tu harus ada lah sampai habis tingkatan 6. Kalau sekarang ni sampai tingkatan 6 kan, harus ada lah pelajaran untuk seni tu. Dan saya juga rasa sistem kita ni tak menitik beratkan pasal seni, sedangkan negara Asia ni perlukan generasinya kuat pasal seni budaya. Antara kebaikannya untuk negara adalah pelancongan lah, daripada segi pelancongan. Kalau kita lihat negara-negara yang menitikkan berat seni, terutama yang saya lihat adalah Indonesia, mereka punya industri pelancongan sangat besar. Thailand dan Indonesia. Orang-orang Eropah, orang-orang luar, orang-orang barat datang ke Asia hanya untuk lihat budaya kita. Memang perlulah, seperti mana pelajaran lain. Kalau pelajaran seni pertanian perlukan satu kawasan untuk bercocok tanam, kenalah juga seni lukis perlukan studio yang betul lah. Studio yang betul, tidak perlu studio yang canggih, tapi studio yang betul untuk pelajar meluahkan kreativiti mereka. Tapi sebelum itu,
bagi saya yang paling penting adalah tenaga pengajar tu kena betul. Tenaga pengajar perlulah kita ambil daripada orang yang berlatar belakangkan seni. Dia tahu seni tu apa, kan? Dan yang paling penting, guru tu perlu ada kegairahannya, passion. Dia perlukan ada semangat dan minat, sanggup keluarkan duit dia, dia sanggup keluarkan masa dia, buangkan masa dia, tenaga dia untuk budak-budak pelajar dia, untuk kemajuan seni pelajar dia. Guru-guru macam ni yang kita perlukan untuk mengajar anak-anak kita. Studio tu adalah nombor 2, tapi perlu ada, sebab tak ada studio, mana tak ada tempat untuk mereka meluahkan kreativiti mereka. Kadang-kadang kelas tu, tempat kelas yang ada tak sesuai. Maksudnya tak boleh tumpah cat, tak boleh tumpah air, itu tak sesuai. Perlukan ada yang betul-betul sesuai untuk melukis. Ya, yang ini adalah satu cadangan yang baiklah bagi saya. Kita perlukan satu tempat atau satu pusat pendidikan seawal tingkatan 4. Itu pun mungkin kalau boleh seawal tingkatan 1. Saya lebih terfikir mengenai aswara, cara aswara tu patutnya perlu ada untuk pelajar-pelajar yang lebih muda. Jadi dari situ kita boleh memperkembangkan minat dia, dan kita boleh membawa minat tu ke arah yang betul. Guru memang sangat penting dalam pendidikan awal pelajaran seni ni. Guru tu sendiri perlu dipilih, perlu dipantau, yang mempunyai latar belakang seni itu sendirilah. Kalau tidak, jika guru tu tak faham mengenai seni, dia akan memperjudikan minat murid-murid itu sendiri. Daripada mereka minat pasal seni, dan kita boleh perkembangkan minatnya, menjadi mereka akan jadi hambar sebab berpunca daripada guru yang tak faham seni. Motivasi yang sesuai, motivasi ini yang sebenarnya perlu bukan saja perlu pada murid-murid, tapi kepada guru juga. Pada guru mesti ada kerjasama dan dorongan daripada guru besar mungkin, ataupun Kementerian Pendidikan mungkin. Dan motivasi itu bagi saya adalah menambahkan ilmu kepada murid-murid dan guru. Tak kiralah dengan cara apa pun, menjemput pelukis, beri ceramah, atau pergi melawat ke studio, atau melawat ke galeri, atau apa saja. Tapi saya ada cadangan, bagi saya setiap sekolah perlulah ada satu bapa angkat yang berlatar belakangkan seni. Tak kiralah sekolah itu perlukan seorang pelukis atau penari budaya atau penyanyi budaya, perlu ambil satu menjadi bapa angkat kepada sekolah itu. Jadi dengan cara itu, seni budaya kita akan terjaga kepada generasi akan datang, akan dekat dengan generasi akan datang. Mereka tak lari daripada seni itu sendiri, dan mereka ada mentor untuk bertanya, dan bagi saya itu perlu. Tapi itulah, benda ni perlu ada kesedaran daripada pihak pengetua ataupun kementerian. Tapi bagi saya benda ni tak ada masalah, sebab
yang saya kenal lah, bekas-bekas pengajar, bekas-bekas pensyarah di ITM ke, UiTM ke, mereka sedia bekerjasama. Malah yang pelukis-pelukis veteran pun mereka tidak berkira lah bagi saya kalau dijemput. Dan itu perlu ada lah. Yang menjadi masalahnya adalah adakah pengetua atau guru besar sanggup meletakkan perkara ini menjadi salah satu co-curriculum kepada sekolah itu sendiri. Harapan saya kepada murid-murid disebabkan COVID-19, murid-murid harus, bukan harus lah, wajib menambah lagi disiplin diri, inisiatif untuk belajar. Dia bukan seperti masa-masa biasa lah. Nampaknya kita kena lebih kuat disiplin. Masa ni lah kita lihat, kita boleh lihat, kita boleh nilai diri kita, adakah kita seorang pelajar yang baik, yang mengikut arahan-arahan guru. Kita masa ni lah juga kita kena fikir. Kita kena fikir kita nak jadi apa, kan? Cabarannya akan datang rasanya lebih lagi mencabar daripada yang sekarang. Kalau kita tak ambil iktibar apa yang jadi, mungkin kita akan ketinggalan lah. Ya, itu pandangan saya dan harapan saya kepada murid-murid. Kepada murid-murid yang bakal ambil SPM ni, anda kena fikir, sekarang ni, tahun ni adalah tahun anda berada di persimpangan. Sama ada anda ingin meneruskan pelajaran hingga ke Menara Gading, ataupun anda besok terpaksa struggle dengan orang-orang lain, mencari kerja. Dan mencari kerja bukan satu benda yang mudah bagi saya sekarang ni. Kalau kita tak ada pelajaran, kita adalah pilihan yang terakhir. Adakah kita mau jadi pilihan yang terakhir, ataupun kita nak jadi pilihan yang utama? Tak kisahlah kita minat apa, kita nak jadi apa, tapi kita kenalah jadi yang terbaik lah, sedaya upaya. Dah ada niat untuk jadi yang terbaik, mungkin kita berada di tahap yang lebih baik lah daripada tahap biasa, insyaAllah. Harapan saya pada negara berkenaan perkembangan seni negara ni lah, saya harap pihak kerajaan lebih memandang tinggi pelajaran seni visual ni. Harap mereka letakkan pelajaran seni visual setaraf dengan pelajaran matematik dan sains. Bukannya apa, kita perlukan seni untuk memartabatkan budaya dan jati diri bangsa Malaysia, terutama bangsa Melayu lah. Tanpa seni tu, ya, maksud saya seni bukan seni visual saja, seni tu luas. Tanpa seni, mungkin jati diri anak-anak kita, generasi akan datang akan kurang, mungkin hilang. Dan nampak di sana, nampak di luar sana, kemungkinannya telah ada, telah muncul sifat-sifat malu kurang. Ini semua adalah pengaruh daripada Barat. Jadi untuk menyengkang, menguatkan jati diri, saya rasa pelajaran seni dan sejarah tu perlu dikuatkan supaya mereka tahu asal-usul mereka. Itu saja. Okey, so aku harap semua enjoy dengan
sesi temu bual tadi dan dapat input-input yang positif ya. Dan aku harap kalau ada komen-komen lagi yang membina, boleh komen dekat bawah ni. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Dan yang paling penting, hit the button notification supaya input-input ataupun konten yang baru yang aku upload dapat terus korang tengok. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. But